Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Saluran TV1, Berita RTM dan juga penerimaan secara dalam Thailand di RTM Klik, juga di TikTok kita bersiaran secara langsung. Pagi ini anda bersama saya Ismail Adnan dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini banyak perkongsian akan kami sajikan kepada anda sepanjang 2 jam siaran ini. InsyaAllah kami akan menemani anda. Jadi bagi anda yang mungkin tak sempat menonton kami secara langsung, jangan risau, ada RTM Klik juga, boleh menonton selepas ini pun tak ada masalah. Betul. Dan seperti kebiasaannya Ismail, kita akan kongsikan paparan berita semalam dan kita mulakan dengan Malaysia UK jalin kerjasama pacu teknologi AI. Dan antara perincian di sini iaitu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata penggunaan teknologi AI memerlukan visi strategik yang mengimbangi inovasi dengan mempertimbangkan etika, seterusnya memastikan faedahnya boleh diakses oleh semua. Kebimbangan berhubung etika AI semakin mendapat perhatian di peringkat global dan di Malaysia. Jadi kerajaan mempertimbangkan mewujudkan rangka kerja pengawal seliaan AI sebagai langkah penting ke arah penggunaan teknologi ini secara beretika. Artificial Intelligence ataupun AI, kecerdasan buatan ini merupakan suatu perkara yang dibincangkan secara mendalam bagaimanakah perubahan kepada bentuk teknologi yang bersandarkan kepada kepintaran buatan manusia. Baik, seterusnya juga kita nak mengulas lebih lanjut dan juga melanjutkan perbincangan juga berkenaan tentang kerajaan akan mempertimbang pemberian subsidi secara tunai. Rentetan daripada Belanjawan 2024 ini menerusi pemindahan tunai bagi memastikan hanya golongan sasar yang menikmati manfaat berkenaan. Dan Yang Berhormat Menteri Keuangan yang juga merangkap Perdana Menteri juga mengatakan ia sedang diperhalusi bagi memastikan subsidi disalurkan terus kepada rakyat tempatan selain mengelak ketirisan dan manfaat kepada warga asing kerana pada ketika ini subsidi petroleum dan beberapa lagi subsidi seperti barangan makanan dan sebagainya dinikmati oleh semua secara pukal. Jadi kerajaan mempertimbangkan untuk hanya beri benar-benar kepada mereka yang memerlukan. Baik, dan seterusnya kita beralih kepada berita yang selanjutnya iaitu berkenaan dengan KKD mahu bawa GTEC Global ke Malaysia. Dan antara perincian di sini, satu pertemuan akan diadakan bersama pihak pengurusan Pameran Teknologi Maklumat Teluk GTEC Global 2023 dalam masa yang terdekat. Ia bagi melihat peluang membawa pameran tersebut ke Malaysia dan menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, ia merupakan peluang sangat baik untuk meletakkan Malaysia dalam salah satu acara global melibatkan pelbagai syarikat teknologi antarabangsa. Dan rentetan daripada berita ini antara yang lain iaitu berkenaan dengan pengharmonian spektrum antara wilayah dan negara, penggerak penting ekonomi digital. Dan perinciannya di sini, Ismail. Okey, antara gambarannya adalah ini kita menyatakan pengharmonian spektrum antara wilayah dan negara kerana kalau kita melihatkan ekonomi digital ini sudah pastinya ia adalah berkenaan tentang spektrum yang akan digunakan untuk memastikan agar capaian juga ketercapaian internet itu akan dapat dinikmati oleh kesemua end user consumer. Jadi untuk menyokong pelbagai inovasi digital, perkhidmatan dan juga aktiviti ekonomi. Dan Yang Berhormat Menteri juga menyatakan penyelarasan ataupun dalam konteks ini pengharmonian itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam era digital. Ia juga akan melibatkan peruntukan spektrum yang diselaraskan untuk memudahkan ketersambungan dan juga keserasian global, di mana beliau menyatakan iaitu di Forum Shaping Next Generation Telecom Policies Global Spectrum Harmonization for Mid-Band 5G. Okey. Seterusnya. Dan seterusnya kita beralih ke berita selanjutnya berkenaan dengan hargai pengorbanan pasukan smart. Cadangan naikkan kadar allowance kesusahan dipertimbangkan. Dan antara perkongsian di sini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pasukan berkenaan antara yang terbaik di dunia dan telah mendapat pengiktirafan daripada Presiden Turki. Dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata juga sempena selepas daripada melancarkan bulan kesiapsiagaan nasional iaitu semalam. Dan antara yang lain juga yang kami kongsikan, ini dia. Ini yang disaksikan oleh peminat-peminat bola sepak ataupun peminat Harimau Malaya. Tajikistan meranapkan impian Harimau Malaya menjulang trofi Pesta Bola Merdeka, dikongsikan di portal berita ini. Yang mana pasukan negara bertemu dengan pasukan Tajikistan untuk Pesta Bola Merdeka, tewas 0-2 pada edisi final di Stadium Nasional Bukit Jalil kemarin. Dan Tajikistan yang juga merupakan pasukan yang berada di ranking ke 110 dunia
dunia. Kali kedua menewaskan Malaysia selepas final Piala Raja Thai di Chiang Mai, Thailand pada tahun lalu, hanya dalam tempoh setahun. Dan gol ini disumbangkan oleh Syukurov Alisher dan Ahmad Shihan Hazmi Muhammad pada minit ke-15. Apapun, kita ucapkan tahniah kepada pasukan Harimau Malaya atas kejayaan, kerana pusingan sebelum ini menewaskan pasukan India, mendapat sokongan penuh daripada peminat-peminat Harimau Malaya. Jadi game dengan Tajikistan ini menggambarkan bahawasanya semangat Harimau Malaya itu masih lagi berkobar dan juga membara. Betul, insyaAllah kita rakyat Malaysia sentiasa memberi sokongan yang terbaik kepada Harimau Malaya, insyaAllah. Okey, baik, dan banyak perkongsian akan kami sajikan kepada anda sebentar saja lagi. Jadi stay tune bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kita nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini.